Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu selamat petang dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-97 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Muhammad Hardi Suhaimi, Galid Spirit, M. Nasir Harun, Siti Nur Aisyah, Fazil Hashim, kemudian Rosnani Kia, Hasliza Abdul Rahman, Zahra Alias, Yaya Lia, Kak Zalia Kamaruddin, Azima dan juga sahabat-sahabat lain. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat. Sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Bagaimana suara saya pada petang ini? Adakah jelas ataupun tak jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Adakah suara saya jelas? Adakah video saya jelas? Kalaulah jelas, mohon maklumkan dan jelas daripada mana. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Lalu Kak Rosnani Kiah kata jelas. Siapa lagi? M. Nasir Harun jelas. Okey, dua orang last. Feedback yang ketiga. Siapa lagi yang kata jelas supaya kita boleh teruskan? Galid Spirit kata jelas. Terima kasih Nur Haiti Sulaiman daripada Sungai Ramal, Fazil Hashim Parit Raja, kemudian Wan Ismail Wan Semenyih, kemudian Kak Zaliha, Zahra Alias dan juga Ummi Zayhadi serta yang lain. Hari ini kita tiba pada muka surat 149. Mohon sahabat-sahabat catat, beberapa hari kebelakangan ni tak dapat nak buat perkongsian. Muka surat 149. Muka surat 149. Daripada muka surat 149, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat yang lain. Namun kata Imam Nawawi menukilkan daripada Imam Baihaqi, asal riwayat hanya ada 3. Yang mana yang kuat dan juga yang banyak diguna pakai adalah riwayat yang kita dah baca pada muka surat 148. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Abbas dan juga riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Ini adalah 3 riwayat yang kuat. Sebab itu pada permulaan fasal kita dah belajar ada 3 lafaz tasyahud. 3 riwayat ini yang banyak menjadi sandaran kerana ianya adalah pada waktu itu riwayat yang kuat, bahkan ada dalam Bukhari dan Muslim. Namun inilah riwayat-riwayat yang lain. Ini riwayat-riwayat yang lain. Lalu yang ada dalam Bukhari Muslim, 3 riwayat yang kita dah baca sebelum ini. Dan sekarang ini Imam Nawawi membawakan riwayat-riwayat yang lain. Jom kita baca riwayat yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat 149, riwayat yang ke 100, riwayat yang ke 165. Lalu ini 165 sampai riwayat 168 adalah riwayat-riwayat yang lain. Sebagai contoh, riwayat 165 dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik daripada Al-Qasim, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mengajar kepadaku. Kepada siapa? Iaitu kepada Al-Qasim.
apa yang Sayyidina Aisyah ajarkan, iaitu at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana terjemahannya kita boleh lihat. Maka ini daripada riwayat Baihaqi. Okey. Wa fi hadza faedah hasanah. Kata Imam Nawawi, dalam hadis ini adanya bukan nilai positif, faedah. Kena betulkan nilai itu tukarkan kepada faedah. Positif tukarkan kepada baik. Kerana dalam bahasa Arab disebutkan perkataan wa fi hadhihi faedah hasanah. Pada riwayat ini ada faedah yang baik. Lalu nilai positif itu gariskan, tak perlu gariskan padam. Maksudnya garis bawahnya tukarkan kepada faedah yang baik. Apa kata Imam Nawawi? Wahya anna tashahhudahu sallallahu alaihi wasallam bilafzi tashahhudina. Bahawa tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam sama lafaznya dengan tasyahud kita. Apakah maksud dia? Iaitu maksudnya adalah pada perkataan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada perkataan asyhadu tersebut. Sebab itu pada kata Ibnu Allan rahimahullahu taala menukilkan daripada Hafiz Ibnu Hajar bahawa beliau berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, iaitu ka'an yaqula fi tasyahud wa ashhadu anni rasulullah. Okey, lalu perkataan wa ashhadu itu sendiri yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pada riwayat ini wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, sebentar. Okey. Lalu maksud daripada sini adalah tasyahud Nabi, iaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nampak membaca kedua-duanya. Ada riwayat kita akan nampak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga ada riwayat yang kita nampak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu adanya perkataan Rasulullah dan adanya perkataan abduhu wa rasuluh. Itu satu. Maksud daripada faedah baik yang kedua adalah pada perkataan wa asyhadu anna Muhammada. Sebab kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar tasyahud ataupun Nabi yang baca tasyahud, kadangkala ada orang pertikaikan. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca tasyahud ataupun Nabi baca tasyahud sebab diri Nabi sendiri, Muhammad itu adalah diri Nabi, maka Nabi akan sebut wa asyhadu anni. Perkataan anna Muhammada, Nabi baca anni, wa ashhadu anni Rasulullah, wa ashhadu anni Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana anni memberi makna aku, dan sesungguhnya aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah hamba dan utusan Allah. Maka itu yang menjadi persoalan. Sebab itu kata Imam Nawawi, daripada riwayat ini jelas bagaimana Aisyah menyebutkan. Aisyah mengajar, kalaulah kita nampak sebelum ini riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi. Sebelum ini riwayat Abdullah bin Abbas daripada Nabi. Riwayat yang ketiga Abu Musa al-Ash'ari daripada Nabi. Lalu pada waktu itu ada timbul persoalan, takkanlah Nabi nak mengajar wa asyhadu anna Muhammada, dan sesungguhnya aku bersaksi bahawa Muhammad. Lalu Muhammad itu adalah Nabi sendiri. Mungkin Nabi SAW sebut wa asyhadu anni, dan sesungguhnya aku. Lalu para sahabat kemudian tukarkan daripada aku kepada Muhammad. Lalu riwayat Aisyah yang bukan riwayat ini adalah Aisyah ajar kepada Al-Qasim. Kata Aisyah, Nabi memang membaca tasyahud seperti ini. Sama seperti kita, iaitu Nabi tak baca wa asyhadu anni, dan sesungguhnya aku bersaksi aku adalah
hamba dan utusan Allah. Tetapi Nabi baca tasyahud sama seperti kita. Walaupun Nabi yang baca, Nabi sebut wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya harap ianya adalah jelas. Sebab itu disebutkan di sini bi annal manqul, bahawa sabit daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda fi tasyahudihi, pada tasyahud baginda, yang mana baginda melafazkan kalimah asyhadu adalah sama seperti mana yang kita baca. Wa asyhadu anna Muhammada. Bukannya bila Nabi sebut wa asyhadu anni Rasulullah ataupun abduhu wa rasuluh. Lalu itu faedah yang baik kata Imam Nawawi. Sebab riwayat sebelum ini Nabi ajar pada sahabat. Tetapi riwayat ini Aisyah yang ajar kepada tabi'in, yang mana Aisyah mengajar bahawa Nabi SAW memang sentiasa membaca begitu. Lalu itu maksud faedah yang baik. Lalu iaitu tasyahud baginda sama lafaznya. Apa yang sama lafaz? Wa asyhadu anna Muhammada. Lafaz itu sama. Lafaz itu sama dengan tasyahud kita. Nabi tak baca wa asyhadu anni, Nabi tetap baca macam kita baca wa asyhadu anna Muhammada. Itu maksud dia. Lalu sebab itu faedah yang baik. Yang pertamanya, sabitnya Muhammadar Rasulullah dengan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, sabit bahawa Nabi bila baca tasyahud sama seperti kita, bukannya Nabi baca untuk diri baginda wa asyhadu anni. Okey, itu adalah riwayat 165, riwayat Al-Baihaqi. Riwayat yang ke-166 daripada riwayat Muwatta Imam Malik. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan juga Sunan Baihaqi dan juga selain keduanya dengan sanad yang sahih daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari, beliau mendengar Umar bin Khattab sedang mengajar cara tasyahud kepada khalayak ramai di atas mimbar. Baginda Nabi SAW berkata, ucapkanlah oleh kalian at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ini riwayat yang kedua. Adapun riwayat 162, 163, 164 itu riwayat yang kuat. Sebentar. Allahumma salli, minta maaf. Okey. Lalu riwayat 165 adalah daripada Muwatta dan Baihaqi, dan kita boleh nampak perbezaan tersebut. Adanya penambahan lillah berkali-kali, adanya penambahan az-zakiyat dan juga sebagainya. Ini adalah riwayat Muwatta dan juga Baihaqi. Riwayat 167 pun daripada riwayat Muwatta karya Imam Malik dan juga Al-Baihaqi daripada Aisyah, yang mana tasyahudnya berbunyi at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka ini pun riwayat riwayat Muwatta Imam Malik dan juga riwayat Baihaqi daripada Aisyah. Riwayat sebelumnya 166 adalah daripada Umar bin Khattab. Kita nak pergi sekejap pada riwayat 166, yang mana kita nampak Umar bin Khattab beliau ajar tasyahud sama seperti mana beliau pada waktu itu ajar ketika mana di atas mimbar. Atas mimbar beliau ajar tasyahud. Daripada sini kita nampak kadangkala perkara yang patut diajar di depan khalayak ramai ketika mana contohnya solat fardu Jumaat dan juga solat yang lain, pada waktu itu adalah perkara-perkara yang nampak asas dalam solat. Nampak asas, tetapi sebenarnya pada waktu itu banyak orang tak tahu. Kadangkala perkara-perkara yang asas dalam solat. Lalu sebab itu ketika mana perkongsian di depan khalayak ramai, tak perlu pada waktu itu nak mengajar benda yang terlalu tinggi.
kadangkala benda yang asas, terutamanya waktu jamaat. Kerana yang datang waktu Jumaat adalah orang yang pelbagai. Maka pada waktu itu ajarkanlah juga seperti mana Umar bin Khattab mengajar tentang tasyahud. Mengajar tentang tasyahud. Maka ini adalah riwayat yang ke-167. Seterusnya, kita lihat riwayat yang pada riwayat yang lain daripada kitab muka surat 150, pada riwayat yang lain daripada kitab Muwatta Imam Malik dan juga daripada Baihaqi daripada Aisyah, lafaznya berbunyi muka surat 150, at-tahiyyatu salawatu tayyibatu zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna wahdahu la syarikalah, abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebentar. Okey, kena betulkan di sini. Kena betulkan yang awal muka surat 150 ni. Sahabat ambil pen, kena betulkan, salah cetak di sini. At-tahiyyatus salawatut tayyibatuz zakiyatu lillah. Sampai ini betul. Ini pun adalah riwayat Aisyah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Sampai sini betul. Wa anna tu kena padam. Itu memang tak ada. Lalu kena padam itu. Wa anna wahdahu kena padam. Itu salah cetak. Lalu tuliskan kat situ salah cetak. Kalau tidak nanti kita padam, kita tak tahu kenapa padam. Kenapa dulu aku padam benda ni, wa anna ni, kenapa padam? Lupa. Lalu itu biasa berlaku. Lalu padamkan perkataan mohon ni, asyhadu an la ilaha illallah, sampai situ betul. Kemudian antara lafaz Allah dan wahdahu ada perkataan wa anna. Awal muka surat 150. Maka yang itu kena padam. Wa anna tu kena padam. Jangan padam semua pula. Wa anna tu kena padam. Kerana wa anna tu adalah salah cetak. Wa anna padam. Lalu sepatutnya bunyi dia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru betul. La syarikalah. Lalu padamkan wa anna tu. Tulis ke atasnya salah cetak. Sebab kalau tak tulis nanti lepas, tak payah lama, lepas 5 hari bila buka, kenapa aku padam sini? Mana boleh padam ni? Salah kot, aku terlupa ni. Dia kata benda tu adalah salah, padahal dia sendiri yang padam. Lalu tulis di situ salah cetak. Lalu wahdahu la syarikalah. Dekat situ baru letak wa anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Lalu wa anna itu tersilap. Wa anna sepatutnya sebelum Muhammadah dibawa sebelum wahdah. Lalu kat situ letak wa anna Muhammadah abduhu wa rasuluh. Lalu itu yang penting. Lalu betulkan kesilapan di situ. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini pun adalah tambahan. Kita lihat riwayat yang terakhir, riwayat 168. Lalu dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, Sunan Baihaqi dan selain keduanya dengan sanad yang sahih daripada Imam Malik. Imam Malik pada waktu itu meriwayatkan daripada Nafi'. Nafi' ini adalah salah seorang ulama hadis, ulama qiraat yang terkenal, guru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Nafi' pula meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa dalam tasyahud Abdullah bin Umar membaca bismillah. Ada penambahan lafaz bismillah. Bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahidtu, selalunya ashhadu, ini dengan fi'il madi. Syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah perbezaan lafaz-lafaz yang ada.
Sebab itu kita nampak riwayat 165 riwayat Baihaqi daripada Aisyah yang beliau ajar kepada Qasim. Riwayat 166 Muwatta Imam Malik dan Baihaqi daripada Umar bin Khattab yang beliau ajar di atas mimbar. Riwayat 167 di situ ada dua. Riwayat Muwatta Imam Malik dan juga Baihaqi daripada Aisyah, dan kat situ ada dua riwayat. Dipecah kepada dua. Kemudian riwayat 168 adalah riwayat Muwatta Imam Malik dan juga Baihaqi, namun bukan daripada Aisyah, daripada Abdullah bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar, yang mana kita nampak banyak perbezaan lafaz dia. Lalu kita dah baca semua riwayat. Lalu total riwayat tentang tasyahud, kalaulah kita tengok dalam Bukhari Muslim ada 3. Itu riwayat 162, 163, 164 yang merupakan sanad yang kuat, riwayat yang kuat. Bahkan Imam Nawawi kata inilah 3 riwayat tentang tasyahud. Kita boleh baca pada muka surat 148. Ditambah lagi dengan lagi 5 riwayat yang diambil daripada Muwatta Imam Malik dan juga Sunan Baihaqi. Lalu ada total berapa? Ada total 8 riwayat tentang tasyahud. Boleh tak kita baca semua ni? Boleh tak kita baca mana-mana yang kita nak ini? Sebenarnya boleh. Sebab itu kata Imam Nawawi, semua riwayat ini mengandungi pelbagai bacaan tasyahud. Kita tengok lafaz Imam Nawawi. Fahadhihi anwa'un minat tasyahud. Kata Imam Nawawi, semua riwayat ini mengandungi pelbagai bacaan tasyahud. Pelbagai. Ada yang tambah az-zakiyat, ada yang tak ada. Ada yang ada bismillah, ada yang tak ada. Ada yang lillah hanya sekali, ada yang lillah itu berulang berkali-kali. Ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang dikemudiankan. Namun Imam Nawawi bawa perkataan berikut. Kata Imam Nawawi, Al-Baihaqi mengatakan yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasabit, maksudnya riwayat yang kuat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 3 hadis. Kerana 3 hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Manakah dia? Iaitu yang pertama, riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat 162 yang kita baca. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat 163 yang kita dah baca. Dan juga riwayat Abu Musa al-Ash'ari, riwayat 164 yang kita telah baca. Kata Imam Nawawi, inilah kata-kata Imam Baihaqi. Yang mana daripada sudut pandangan Imam Baihaqi, bahawa riwayat yang kuat adalah 3 ini. Riwayat Abdullah bin Mas'ud yang kita dah baca, riwayat Abdullah bin Abbas, dan juga riwayat Abu Musa al-Ash'ari pada muka surat 148, kerana ketiga-tiga ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Okey. Kata Imam Nawawi, ulama mengatakan, apakah kata ulama? As-salasatu sahihah. Ketiga-tiga riwayat ini adalah kuat. Riwayat Bukhari, riwayat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan juga pada waktu itu riwayat Abu Musa al-Ash'ari yang kita baca pada muka surat 148. Tiga-tiga ini adalah riwayat yang sahih. Daripada tiga-tiga ini, manakah yang paling kuat dia punya sanad dia? Kata Imam Nawawi, yang paling sahih adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang paling kuat. Kenapa? Sebab hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud sahaja, kalau kita perasan, ianya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun yang selepas itu, contohnya riwayat 163, riwayat Abdullah bin Abbas hanya dalam riwayat Muslim. Begitu juga riwayat 164, Abu Musa al-Ash'ari hanya riwayat Muslim. Tetapi yang benar-benar riwayat Bukhari dan Muslim hanya pada waktu itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Sebab itu daripada sudut kedudukan sanad, kata Imam Nawawi, yang paling sahih, yang paling kuat sanad adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi, adakah itu yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i? Tidak, kita akan lihat muka surat seterusnya. Kata Imam Nawawi pada fasal yang baru. Kata Imam Nawawi pada fasal yang baru. Wa'lam annahu yajuzu at-tashahhud bi ayyi tashahhudin min hadhihi al-madhkurat. Itu adalah ketetapan Imam Syafi'i. Fasal, hukum bagi orang yang hanya menumpukan sebahagian lafaz tasyahud.
Okey, apakah maksudnya? Wa'lam, perlu difahami bahawa boleh mengucapkan lafaz tasyahud dengan seluruh zikir yang telah disebutkan tadi. Itu adalah poin dia. Bahawa kita dah baca 8 riwayat. Kita nak baca mana satu daripada 8 riwayat ini boleh? Boleh. Nak baca riwayat yang ke-168 yang mana daripada Abdullah bin Umar pun boleh. Nak baca riwayat Aisyah yang ada dalam Muwatta Imam Malik dan Baihaqi pun boleh. Lalu daripada sini penjelasannya adalah nak baca mana-mana riwayat pada tasyahud tak ada masalah. Ada 8 riwayat kita belajar yang kita dah sebut tadi. Yang mana kata Imam Nawawi nak baca mana-mana daripada 8 riwayat itu boleh. Lalu tak ada masalah untuk bergaduh. Yang tasyahud ni salah ke, yang tasyahud ni betul ke? Pandangan Imam Nawawi dan itu pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i adalah nak baca mana-mana riwayat boleh. Nak baca mana-mana riwayat pun boleh. Okey. Begitu yang ditegaskan oleh Imam kami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kita lihat nota kaki yang ke-96. Imam Syafi'i tidak mengkhususkan ketiga-tiga lafaz tasyahud di atas. Namun dia juga menyebut riwayat Abdullah bin Umar, Jabir, Aisyah, Umar bin Khattab dan lain-lain. Lalu Imam Syafi'i tak khususkan mesti baca 3 riwayat sahaja. Kerana itu yang paling kuat sanad dia. Tidak. Semua boleh baca. Daripada sudut nak baca, mana-mana daripada salah satu 8 riwayat boleh baca. Okey. Dan para ulama yang lain. Okey, dan para ulama yang lain. Kata Imam Nawawi, bacaan tasyahud yang terbaik menurut Imam Syafi'i adalah hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Itu yang Imam Syafi'i paling suka. Yang Imam Syafi'i paling suka adalah riwayat yang kita baca dalam solat kita. Riwayat 163, hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Abbas. Kenapakah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mentarjihkan pada waktu itu memberi keutamaan untuk membaca riwayat Abdullah bin Abbas berbanding riwayat Abdullah bin Mas'ud yang ada dalam Bukhari dan Muslim dan juga riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Kenapa? Kerana ada tambahan lafaz pada riwayat Abdullah bin Abbas yang tidak ada pada riwayat Abdullah bin Mas'ud dan tak ada pada riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Apakah perkataan itu? Itulah perkataan wa barakatuh, al-mubarakatuh. Betul, al-mubarakatuh. Kalau kita nampak at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakat. Perkataan al-mubarakat tu. Perkataan yang kedua at-tahiyyatul mubarakat. Perkataan mubarakat tak ada pada riwayat Abdullah bin Mas'ud dan perkataan al-mubarakat tak ada pada riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Kerana ketiga-tiga riwayat ini kuat. Ketiga-tiga riwayat ini kita dah baca. Walaupun yang paling kuat sanadnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Namun Imam Nawawi dan juga Imam Syafi'i tidak memberi keutamaan kepada riwayat Abdullah bin Mas'ud kerana riwayat Abdullah bin Abbas ada penambahan perkataan al-mubarakat. Kita nampak para ulama bila tiba pada cara untuk mentarjihkan mana, mereka mentarjihkan yang paling banyak perkataan ataupun yang paling banyak daripada sudut amalan. Kerana ketiga-tiga riwayat ni sahih. Lalu kelebihan riwayat Abdullah bin Abbas hanya kerana pada riwayat itu adanya perkataan al-mubarakat yang tak disebut pada riwayat Bukhari dan pada riwayat Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Bagaimana para ulama dahulu berlumba-lumba untuk mengamalkan apa jua yang sabit daripada Nabi. Kita kadang-kala menggunakan hadis, menggunakan riwayat pada waktu itu untuk meninggalkan amalan Nabi. Untuk meninggalkan. Oh, ini ada riwayat. Oh, amalan ni tak payah buat. Tinggalkan. Oh, amalan ni begini. Bahkan itu yang kita biasa sebut. Saya tak nak buat amalan ini kerana begini. Lalu sepatutnya bertambahnya ilmu, sepatutnya bertambahnya amalan. Sebab itu daripada cara Imam Syafi'i mentarjihkan riwayat Abdullah bin Abbas hanya kerana di situ ada penambahan perkataan al-mubarakat yang tak ada pada riwayat Abu Musa dan juga riwayat Abdullah bin Mas'ud.
Imam Syafi'i dan para ulama lain mengatakan kerana lafaz tasyahud yang diperintahkan bersifat relatif, maka lafaz daripada perawi berbeza-beza. Wallahu a'lam. Yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahasa Arabnya berbunyi walikaunil amri fiha ala si'ah. Maksudnya di sini tidak ada ketetapan lafaz. Tidak ada ketetapan lafaz pandangan Imam Syafi'i. Maka pada waktu itu terjadinya perbezaan pendapat di antara para perawi. Kata Imam Nawawi, lafaz yang dipilih dianjurkan daripada ketiga hadis pertama di atas yang dibaca secara sempurna. Bolehkah dibaca sebahagian sahaja? Penjelasannya seperti berikut. Lalu, itu dia punya bacaan sempurna. Boleh tak kita baca sebahagian sahaja tasyahud? Kita tak baca penuh. Maka apakah perbincangannya? Itu kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya harap penerangan saya adalah jelas, dan kalaulah ada sedikit sebanyak salah faham, nanti mohon maklumkan, kita akan terang lagi sekali. Lalu daripada sini kita nampak bahawa pentingnya untuk kita tahu daripada sudut bagaimana para ulama berlumba-lumba untuk mengambil berat tentang sabdaan Nabi, walaupun satu perkataan al-mubarakat. Satu perkataan al-mubarakat ada pada riwayat ini, tak ada pada riwayat yang lain. Riwayat itu yang akan ditarjihkan. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Kita jumpa jam 8 nanti dalam pertemuan perkongsian kitab Arba'un Al-Khairiyah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah ada sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berikut yang ada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.